Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Serta bunda amat mengharapkan kepulangan di hari bahagia. Dapatkan anda sujud di kakinya, serta jangan lupa bersyukur nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton Malaysia hari ini. Pada hari ini anda bersama dengan saya Fazli dan ditemani oleh rakan saya yang katanya tatkala dia mengandung semakin flawless wajahnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih atas pujian. Tak tahu lah itu pujian ke apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua penonton setia Malaysia hari ini. Pastinya kita harapkan yang terbaik buat anda. Kabarnya baik, keadaannya baik, kesihatannya baik dan jika tak baik cepat-cepatlah mengambil persiapan awal ataupun kecemasan, langkah-langkah kecemasan awal untuk anda jaga diri kerana kita dah nak raya dah ni. Lebih kurang 5 hari lagi insya-Allah. Di Ahad ini kita akan menyambut Aidilfitri bagi semua umat Islam yang menyambutnya. Dan ada dua perasaan yang mungkin bermain dekat fikiran mereka di luar sana ataupun fikiran saya sendiri. Satunya adalah mungkin kita tidak sabar lagi kan, untuk kita menyambut Syawal nanti. Lebih kurang 4 ke 5 hari saja lagi. Tetapi dalam masa yang sama hati saya ni turut berasa sedih lah kan. Sebab kita bakal untuk meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang sungguh mulia sebab kita tidak tahu kan. Di kemudian hari bagaimanakah agaknya Ramadan tahun depan kita sempat ke tidak sambutnya. Tetapi apapun kita kena teruskan kita punya perjuangan hidup ya. Dan terima kasih kepada anda semua yang menjadikan Malaysia hari ini sebagai platform untuk anda mendapatkan pelbagai informasi khususnya berkaitan dengan raya, sambutan raya dan juga kita akan juga memberitahu war-warkan kepada anda semua tentang SOP-SOP yang perlu anda patuhi. Memang kita setiap kali bersiaran memang SOP-SOP ini kita harus ingatkan kepada mereka di luar sana kerana apa? Kerana kita dah ingatkan setiap hari, setiap kali tetapi masih lagi mereka yang ingkar arahan SOP. Antaranya apa dia? Yang biasa diorang lakukan, arahan SOP yang mereka tidak ikut. Antaranya pulang ke kampung. Balik kampung, ya. Tadi masuk di berita terkini, lebih kurang 70% yang pulang ke kampung cuba nasib untuk pulang ke kampung dan diarahkan berpatah balik. Maknanya beberapa ratus kenderaan yang telah pun diperiksa diarahkan berpatah balik kerana anda tidak mendapatkan permit rentas negeri. Itu yang menjadi kekhawatiran sekarang ini kerana mungkin kluster baru, kluster raya tahun 2020 ini akan timbul jika anda tidak mematuhi PKPB yang telah pun disarankan oleh kerajaan. Dan lagi satu, tidak mustahil kita akan kembali ke PKP jika kita tidak menyantuni PKPB ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Kan? Betul. Tidak mustahil untuk kita kembali melayani ataupun harus mematuhi perintah kawalan pergerakan yang seperti sebelum ini. Okey. Jadi apa yang kita ingin ingatkan kepada anda semua sama-sama untuk kita patuhi PKPB. Kita faham keadaan raya ni kadang-kadang kita tidak dapat nak melupakan hasrat untuk pulang ke kampung, untuk beraya bersama keluarga, untuk bergembira dan sebagainya. Tapi ingatlah kalau kita ingin menamatkan keadaan ini, seringkali sebenarnya diingatkan di setiap kali program, di setiap yang anda dapat saksikan di media sosial dan sebagainya. Tetapi inilah kerana kita tidak mahu segala yang buruk, yang lebih buruk boleh berlaku di Malaysia. Saya tak bolehlah dengar background lagu muzik macam ni. Kan? Okey. Sebab dia tak main lagu Lendang Perantau. Kan? Apa yang Anim cakap tadi betul sebenarnya. Sebab kita tidak mahu PKP ini disambung semula ataupun diadakan balik. Sebab sebelum ni Anim, mungkin kita lihat ya, rakyat Malaysia kata ketika fasa PKP itu, mereka rasa macam terlalu lama duduk di rumah. Ya? Sebab itulah ya, kerajaan telah pun membuat PKPB ini ya, bagi kita membuka kembali sektor ekonomi. Tetapi sekarang ini apabila kerajaan sudah kembali untuk membuka sektor ekonomi, diri kita sendiri ini bagaimana, kan? Sebagai tanda terima kasih kepada kerajaan, kita seharusnya mengikuti apa saja yang telah pun diberitahu, kita ikut SOP dan sebagainya. Tetapi anda kata kita tidak patuhi, jangan terkejut ya kalau PKP ini diadakan semula. Dan kita rasa macam bertuah juga pada hari ini sebenarnya ni. Sebab apa? Sebab hari ini banyak pengisian yang menarik yang akan kami kongsikan kepada anda semua. Sebab kita kejap lagi kita nak ini makanan-makanan yang akan kita war-warakan nanti. Kita ada dodol, kita ada
kuih akok. Kita ada banyak pengisian menarik sepanjang Malaysia hari ini, Hanem. Ya, betul. Okey, dan kepada anda semua, hari ini adalah hari untuk anda memberikan ucapan kepada kami di MHI. Jadi sediakan ucapan anda ataupun bagaimana nak kongsikan pengalaman persiapan menjelangnya Aidilfitri di musim PKPB ini. Anda boleh kongsikan kepada kami. Hubungi kami di 0377261603 seperti yang tertera di kaca TV anda. Kalau nak titipkan di FB pun boleh juga. InsyaAllah kita akan bacakan kepada anda jika ada masa nanti. 1 jam 30 minit bersama dengan anda hari ini. Jangan lupa untuk hantarkan pesanan dan juga ucapan Hari Raya. Kita jangan sedih-sedih, kita meriahkan lagi dengan semangat kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dalam masa yang sama, kita menyantuni juga dan juga kita menghargai malam-malam terakhir ini untuk mengejar kebaikan dan malam seribu kebaikan dan juga bagaimana untuk kita manfaatkan puasa ataupun bulan Ramadan kali ini kerana tahun hadapan kita tidak tahu adakah kita diberi peluang untuk menyambut Ramadan lagi. Dan apabila kita melakukan mungkin perkara-perkara yang kita lakukan ketika bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan ni Anim, kadang-kadang ada di antara kita yang tajuk lah. Kadang ada di antara kita yang sudah pastinya ketika bulan Ramadan ini perkara wajib itu harus mereka lakukan. Tapi banyak perkara sunat yang mereka tambah, contohnya baca Al-Quran, mungkin mereka melakukan solat tahajud dan sebagainya. Dan kita harapkan di kemudian hari ataupun selepas Syawal ini ataupun ketika Syawal nanti kita teruskanlah kan solat sunat ke baca Quran dan sebagainya. Baik Anim, kita nak terus saja bacakan apa yang menarik di Dada Akhbar dan saya nak kongsikan dulu di Berita Harian. Dan semalam kalau anda perhatikan telah pun bermula sesi sidang Dewan Rakyat di mana kalau kita lihat dekat sini titah perasmian mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 yang ada di muka surat hadapan Berita Harian pada hari ini. Dan kalau kita lihat juga persidangan Dewan Rakyat hari ini semalam bermula dengan istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen yang ke-14 yang disempurnakan yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan walaupun persidangan sehari ia tetap dibenarkan dari segi perundangan memandangkan penetapan persidangan itu selari dengan perkara 55/1 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahawa Dewan hendaklah bersidang tidak lebih dari 6 bulan selepas sidang terakhirnya. Ini yang menarik yang akan saya berikan kepada anda semua. Pesanan agung kepada wakil rakyat. Yang pertama, jangan seret negara ke kancah politik ketika berdepan COVID-19. Seterusnya, perbezaan pendapat tidak seharusnya diakhiri dengan permusuhan caci-mencaci. Yang ketiga, sentiasa pamerkan kematangan dalam berpolitik. Seterusnya, perlu menjiwai keluh kesah rakyat, berpegang kepada prinsip keadilan, membudayakan politik bersih, tidak menyentuh sensitiviti agama dan juga bangsa. Dan yang terakhir sekali, sudah pastinya ini peringatan kepada wakil rakyat di luar sana yang mempunyai anggota 222. Kesepaduan rakyat, kerajaan mampu membentuk negara stabil, aman dan sejahtera. Dan perkara ini harus diambil berat oleh setiap wakil rakyat kerana anda merupakan wakil kepada rakyat untuk kita war-warkan ataupun kita bagi tahu kepada Agong bahawa apakah yang kita sebenarnya inginkan. Ibarat mereka ini cermin kepada rakyat. Bagaimana mereka menunjukkan kelakuan, itulah yang akan dicontohi oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita harapkan yang terbaik dan segalanya berjalan dengan lancar. Itu di Berita Harian dan kali ini di Harian Metro cerita tentang harga ayam yang naik RM2 sekilo. Kita faham ketika musim perayaan ni pastinya kenaikan harga tentang beberapa barangan basah, terutama sekali ayam, daging dan sebagainya. Kali ini pula sampai headline dijadikan jangan makan ayam. Itu yang disarankan oleh beberapa badan NGO untuk boikot ayam. Itu cadangan beberapa pertubuhan bukan kerajaan, NGO pengguna dalam usaha memberi kesedaran kepada industri agar tidak menaikkan harga sewenang-wenangnya. Kenaikan harga sehingga lebih RM2 sekilogram berbanding sebelum Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dianggap melampau walaupun keadaan ketika ini harga petrol atau diesel sudah mengalami penurunan yang banyak. Apa jua alasan yang diberikan industri, ia tidak boleh diterima masyarakat, terutama ketika umat Islam bakal menyambut Aidilfitri beberapa hari lagi. Ayam ni dia ibarat menu wajib tau. Ayam rendang ni menu wajib setiap kali hari raya Aidilfitri. Jadi bila naik sekilogram tu RM2, ini bermakna seekor tu dia dah tak dapat RM7-8 dah tak dapat dah. Maknanya mungkin RM13 untuk sekilogram pun ada. Ini apa yang tertera di halaman 5. Di Kedah sehingga ada mencatat harga RM13 sekilo ayam.
Ini apa yang menjadi kerisauan dan juga meningkatkan kemarahan dalam kalangan penduduk dan juga masyarakat apabila harga ayam dijangka terus meningkat menjelang 2 hari sambutan Aidilfitri. Berikutan dakwaan peniaga terpaksa membeli bekalan ayam pada harga lebih tinggi daripada pembekal. Tinjauan rakan wartawan Harian Metro di Pasar Besar Alor semalam mendapati ayam dijual pada harga RM7.90 hingga RM9 sekilogram. Katanya ada tempat yang mencecah RM13 sekilogram di negeri ini. Masya Allah, RM13 sekilogram. Nak pilih ayam pun agaknya nak pilih yang kecil-kecil tu. Kan? Okey, kita harapkan ini dapat didengari dan bagaimana permasalahan ini walaupun kita tahu peluangnya agak tipis untuk mendapat harga yang sangat rendah kerana menjelang beberapa hari lagi. Mungkin hari ini juga dah ada yang membeli ayam untuk simpan stok nak masak raya dan sebagainya. Tapi sedikit kebaikannya apabila kita PKPB ni tidaklah semeriah. Kan? Kalau hari raya sebelum ni mungkin nak berekor-ekor ayam yang dibeli untuk masak rendang. Beli asal ada je lah. Kali ini mungkin asal ada sahaja, dapatlah berjimat sikit dari segi itu. Walau bagaimanapun harga ini tetap menjadi perkara penting pemilihan seluruh masyarakat, tidak kira peringkat gaji sebenarnya. Betul. Okey, Dan itu di Harian Metro. Betul. Penjual ayam di luar sana perlu untuk mematuhi harga shilling yang mungkin ditetapkan oleh pihak KLPD dan HCP, dan pihak KLPD dan HCP sebenarnya mereka pun tidak pulang raya, tidak balik raya dan sebagainya. Mereka sentiasa memantau harga ayam tersebut. Baik, daripada berita Harian Metro dan sekarang ini saya nak balik kepada NST ataupun New Straits Times dekat sini. Okey, yang mana tajuk yang akan kami angkat ialah action may be taken against parents who take kids to public places. Ya, the government may consider prohibiting children from public places following the rise in COVID-19 cases among the group. Health Director General Dr. Noor Hisham Abdullah said the matter will be discussed at the National Security Council meeting today. Earlier today, Defence Minister Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob said the authorities were looking into action that could be taken against parents who took their children to public areas during the Conditional Movement Control Order CMCO period. Okey, dan kalau kita lihat dekat sini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan akan mengadakan perbincangan dengan Peguam Negara, Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN untuk mencapai persetujuan bagi tindakan hukuman terhadap ibu bapa yang masih lagi berdegil membawa anak-anak kecil mereka keluar. Dan sekiranya perkara tersebut dipersetujui, ibu bapa yang melanggar peraturan boleh dihukum mengikut Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342. Dan cadangan tersebut berikutan, kalau kita lihat, masih lagi ramai ibu bapa yang tidak patuhi nasihat kerajaan apabila membawa anak-anak kecil keluar khususnya ke pusat membeli belah. Ya, dan saya harus memuji juga ada segelintir daripada pihak pusat membeli belah ataupun ada permis perniagaan yang mungkin mereka menghadkan kedatangan pengunjung untuk datang ke kawasan, khususnya sesiapa yang mungkin tidak memakai pelitup muka ataupun siapa yang bawa anak kecil, mereka tidak dibenarkan masuk sama sekali. Okey, itu dia ringkas dan juga padat untuk apa yang menarik di akhbar harian pada hari ini. Apa yang berlaku di Malaysia. Kali ini kita ingin menyambut seorang pemanggil di talian. Penonton setia Malaysia hari ini, Abi Yusof, ingin sampaikan ucapan Aidilfitri katanya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kamu di sana? Syukur, Alhamdulillah. Sihat-sihat sini, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, nak sampaikan ucapan Aidilfitri, kabarnya silakan. InsyaAllah, sampaikan Aidilfitri ini kepada khusus untuk keluarga yang berada di Batu Pahat, di Johor Bahru, keluarga mentua di Negeri Sembilan. Jadi ucapannya selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sabar-sabarlah, kali pasal tahun ni raya kita raya di rumah saja. Ya, betul. Pengunjung-pengunjung. Ya, betul. InsyaAllah tahun-tahun depan ni insyaAllah kita akan bertemu lagi. Encik Edi, selalunya lah kalau tidak di musim PKP ni, bagaimana dengan sambutan Hari Raya? Adakah balik di Negeri Sembilan ataupun selalunya beraya di Johor, di Batu Pahat? Ikut giliran lah. Kalau ikutkan tahun ni memang giliran di Johor. Okeylah, taklah rasa ralat sangat kan? Orang rumah orang negeri ke? Orang Negeri Sembilan ke ataupun Encik Edi? Orang rumahnya Negeri Sembilan. Seremban. Okey, jadi itulah saya ucapkan selamat raya sekali lagi kepada semua. Ya, terima kasih. MHI dan juga kepada semua kru-kru TV3 semua. Ya, terima kasih. Menceriakan penonton-penonton TV3 dan penonton-penonton TV3 di Malaysia ni. InsyaAllah. Terima kasih juga Cik Edi. Selamat Hari Raya. Sama-sama.
Salam Ramadan juga. Maaf Zahir batin. Sama-sama, salam Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Encik Eddie Yusof dari Batu Pahat Johor. Tak adalah rasa ralat sangat kan bila kali ni turn memang berada di Johor. Kalau patutnya tahun ni turn Negeri Sembilan, macam mana tu? Tapi macam mana? Okey, Hania melihat ya sebab ada pembalahan suami isteri di luar sana yang sepatutnya tahun ini merayakan di kampung isteri. Tahun ini sepatutnya kan. Nak bawa carry forward ke depan ke atau bagaimana? Mestilah. Nampak kalau kita cakap bagi perempuan macam ni. Kalau buat suami tak apalah, tahun depan ikut balik. Kan, tapi apapun ada perbincangan dekat situ kan. Apa pun kita kena patuhi. Tak boleh rentas negeri untuk raya ini dan hari raya pertama hanyalah 20 orang sahaja yang boleh diterima. Maknanya kalau dah 20 tu bukan satu masa 20, bertangkang 20 lagi. Tidak. 20 orang tu sepanjang hari hari raya pertama tu. Kalau pagi dah 5 orang, maknanya kuota dia tinggal 15 orang saja lagi menjelang ke petang dan juga tengah malam tu, ingat ya. Itu dia Anim dah pun kongsikan salah satu daripada mungkin panduan ketika kita beraya tatkala PKPB ini. Tetapi kita nak lihat juga ataupun nak mendengar juga kata pandangan daripada seorang pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi, Dr. Zuraida Syahadan yang telah pun berada di talian. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Fadil. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Saya ada kat sini. Baik, kalau sebelum ini saya telah pun lihat ya, Doktor ada kongsikan berkenaan dengan dulunya lah ketika PKP, aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan di rumah tatkala PKP. Baik, sekarang ini saya nak tahu juga bagaimanakah mungkin pandangan Doktor sendiri tentang panduan beraya ketika PKPB ini. Silakan Doktor. Okey. Kalau panduan kita cakap secara general lah kan. Seperti yang kita semua sudah maklumkan, hari raya ni tidak dibatalkan. Betul. Maksudnya kita boleh sambut hari raya tapi dengan syarat. Sebab sekarang kita masih lagi berada dalam PKPD. Maknanya pergerakan bersyarat, bukannya bebas. Ini saya kena tekankan sebab ramai yang ingat B itu bebas. Ini pergerakan bebas. Betul. Jadi dekat situ kita perlu patuhlah arahan dan panduan. Antara panduan yang mungkin sebenarnya kita boleh ikut, saya ada 7 panduan untuk ibu bapa di luar sana. Yang pertama, seperti yang Anim bagi tahu tadi, open house kita tak boleh buat. Satu hari 20 orang maksimum. Okey, itu semua orang kena ikut. Sebab itu adalah panduan yang diberikan. Yang kedua, mengenai solat raya. Ini pun adalah sangat penting sebab sebelum ni kita sambut hari raya, kita solat sunat hari raya di masjid. Tapi untuk raya tahun ni, kita solat di rumah. Tapi ia ni solat sunat lah orang kata kan. Jadi bila solat sunat tu, kita boleh buat dan kita tak boleh buat. Kita ada kebebasan lah untuk buat atau tidak. Dan yang ketiga, kita kena lakukan penjarakan sosial. Perlu tu, penjarakan sosial tu. Walaupun kita ada tamu datang rumah kan, kena duduk jauh-jauh. Jangan duduk rapat-rapat kan. Lepas tu yang keempat tu, kalau ada kawan-kawan datang nak bersalam, cuba untuk lakukan rumah baru bersalam tahan tanpa bersalaman. Tak semestinya kalau kita tak salam, kita tak bermaafan kan, betul tak? Betul. Jadi dekat sini mungkin ada kanak-kanak juga yang akan dapat duit raya dan harus diberitahu kepada anak-anak kita tak semestinya mereka harus bersalam dengan individu yang memberi duit raya tersebut. Cukup dengan hanya mengatakan terima kasih. Lepas tu yang paling penting ni baru-baru ni mengenai pergerakan rentas negeri. Lebih daripada 1,200 kenderaan di arah patah balik kan. Jadi kalau boleh kita ikut panduan tu. Jangan ada rentas negeri. Kalau ibu bapa kita jauh dekat kampung tu, kita buatlah video call. Kan? Tak semestinya PKPB ni orang kata dia melimitkan kita punya ukhuwah. Tidak. Dan yang terakhir saya nak kongsi ni, kalau ikutkan panduan lah kan. Kita bagi tahu dengan anak-anak kita. Sebenarnya raya tahun ni, tak sama sebab mereka tak boleh nak pergi beraya di rumah-rumah kawan-kawan, teman-teman seperti yang mereka lakukan sebelum ni kan. Jadi perkara ni adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Tapi tak apa, mereka boleh duduk di rumah dan lakukan beberapa aktiviti lah di rumah kan. Contohnya macam aktiviti bersama keluarga ataupun makan kuih raya ataupun masak kuih raya ke, macam itulah lebih kurang. Itu adalah antara panduan ringkas yang mungkin ibu bapa boleh jadikan panduan lah dekat rumah. Betul. Dan kerajaan memang menetapkan 20 orang untuk kita datang ke rumah masing-masing ya tatkala bulan Syawal nanti. Dan kalau kita lihat ya, bukan sahaja ahli keluarga, malahan jiran terdekat pun boleh datang juga tetapi harus mematuhi SOP. Tetapi doktor, saya nak tanya juga, mungkinlah ada di antara individu tersebut yang mungkin
mungkin mereka rasa macam mereka tidak mahu untuk menerima kunjungan sesiapa pun. Tidak kiralah antara keluarga ke, jiran ke, tetapi bagaimanakah mereka ingin bagi tahu tanpa mengguris perasaan mereka yang ingin datang ke rumah tersebut, Doktor? Okey, kalau mengikut pandangan saya dari aspek kepimpinan, sebenarnya kita semua ni pemimpin tahu. Jadi kita harus pandai menjaga diri kita dan menjaga individu lain punya hati dan perasaan. Jadi kepada individu yang mungkin orang kata ada sedikit orang kata rasa takut untuk menerima tetamu. So apa yang mereka boleh lakukan adalah dengan mengupload status di dalam Facebook ataupun melalui WhatsApp group kan. Bagi tahu awal-awal selamat hari raya, mohon maaf dan untuk raya tahun ni kami tidak menerima tetamu mengikut saranan kerajaan. Bagi tahu secara detail, tapi jelaskan juga mereka available untuk buat video call. Kita tetapkan masa sebab tak semestinya kita tak invite tetamu tapi kita tak boleh nak invite orang untuk buat video call dengan kita. Kan? Ini adalah norma barulah. Maknanya kat sini kita tak invite tetamu ke rumah tapi kita invite mereka untuk melakukan video call. Kita bagi tahu mereka awal-awal. Kita open video call hari ini untuk hari raya pertama pada jam berapa? Dari pukul 12 sampai pukul 2 petang. Jom kita video call ramai-ramai. Jadi itu adalah antara yang mereka boleh lakukan supaya tidak mengguris perasaan individu lain yang cuba untuk datang ke rumah untuk orang kata menyambut hari raya lebaran ni lah kan. Tapi apa yang menarik doktor katakan tadi boleh letak dekat status ataupun letak dekat pagar rumah tidak menerima kunjungan sesiapa pun. Itu menarik juga tu kan. Dan salah satu mungkin ini pandangan saya sebab mungkinlah ada setengah komuniti yang mana mereka ni ada guru WhatsApp kan doktor. Jadi mungkin melalui guru WhatsApp itu mereka mungkin boleh bagi tahu apa saja yang mereka inginkan. Contohnya rumah sekian mungkin tidak dibenarkan beraya. Mungkin pandangan doktor sendiri bagaimana tentang grup WhatsApp ini? Betul. Betul. Sebenarnya perkara ini telah dibincangkan lah. Saya telah mendapat satu WhatsApp group di mana di situ kan dia minta kita listkan lah rumah siapa yang open untuk dilawati di hari raya. Kalau tak, pukul berapa video call yang kita boleh buat. Jadi perkara tersebut sebenarnya adalah sesuatu norma baru. So pada sesiapa yang mungkin ada rasa macam sedikit orang kata takut lah untuk menerima tetamu, mungkin kita boleh ambil plan B. Tak semestinya kita harus menyakiti ataupun mengguris hati individu lain kan. Orang kata raya ni memang kita nak bermaaf-maafan tapi kita harus maklumkan kepada mereka secara lisan juga kenapa kita tidak menerima tetamu ataupun cara lain untuk kita masih mengesalkan ukhuwah tu orang kata kan. Kita nak elakkan daripada ni tahu kesan akibat melanggar panduan ni sebab kita pun tak tahu masalah COVID ni masih lagi ada dan kita masih belum menang. Jadi itu yang ibu bapa harus bagi perhatian. Menyentuh tadi doktor cakap pasal ibu bapa, peranan ibu bapa pula untuk kita nak bagi tahu kepada anak-anak kita supaya mereka ini fahami bahawa tahun ini memang kita tidak boleh pulang ke kampung. Sebab ada di antara keluarga yang menyatakan rasa macam kesian juga dekat anak-anak yang dok kata macam ayah, mak, bila kita nak balik kampung ni kan, lama lagi ke PKPB ini dan sebagainya. Bagaimana doktor? Betul. Sama sekali yang paling penting kalau kita seorang yang beragama Islam, kita ajar anak kita untuk rujuk kepada Quran. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 ada mengatakan bahawa setiap manusia harus patuh pada Allah, pada Rasul dan juga kepada ulil amri. Ulil amri ni apa? Ulil amri ni adalah pemimpin. Jadi sekarang kita kena taat kepada pemimpin kita bila pemimpin kita bagi panduan, bagi arahan untuk tidak merentas negeri. Jadi kita kena bagi tahu kepada anak-anak kita, pemimpin kita ditetapkan, kita diminta untuk taat kepada pemimpin kita berdasarkan Quran. Bukan mama yang suruh, bukan ibu yang suruh. Cakap dengan anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita, Quran yang suruh. Di dalam surah An-Nisa ayat 59. Jadi kalau adik tak ikut, maknanya adik tak ikut perintah yang dikeluarkan dari Quran. Itu adalah perkara pertama yang ibu bapa kena bagi tahu. Yang kedua, apa yang ibu bapa ataupun siapa di luar sana perlu ingat, apa sahaja yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita ataupun individu sekeliling kita, itulah yang membentuk siapa mereka. Maknanya kat sini, anak-anak kita akan tengok tahu sikap ibu bapa. Lepas tu mereka ni, kalau dia nampak kita melanggar arahan, maknanya dia akan ada satu mindset atau minda yang mengatakan
it's okay to break the rules. Ibu saya melanggar arahan. Jadi apa salahnya untuk saya pun melanggar arahan? Maka mereka akan membesar menjadi anak-anak yang mungkin melanggar arahan atau tidak mendengar kata. Nanti perkara ni, masalah ni berbangkit dan berbalik kepada ibu bapa. Nanti mulalah ibu bapa akan cakap, kenapa ya anak-anak saya ni tak dengar cakap, tak dengar arahan. Suka break the rules. Sebenarnya kerana mereka melihat perkara tersebut terjadi di dalam institusi keluarga itu sendiri. Betul. Sebab ibu bapa ni merupakan cerminan kepada anak-anak kita di luar sana, kan, Doktor? Betul. Okey, baik. Itu saja itu saja masa yang sempat diberikan kepada Doktor. Terima kasih, Doktor, di atas segala panduan yang telah pun diberikan tatkala kita nak pergi beraya ketika PKPB ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Haris. Ya, sama-sama. Itu dia, kita telah pun bersama Dr. Zuraida Syahadan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Dan perlu diingatkan sekali lagi kepada anda semua, ya, ini merupakan norma baru, ya. Kalau anda ingin pergi beraya dan sebagainya, tidak dibenarkan sama sekali. Ianya cuma untuk keluarga terdekat sahaja. Dan cuba kita fahami ataupun kita bayangkan, ya, rumah yang kita pergi itu mungkin mereka ada golongan yang berisiko, contohnya warga emas dan anak-anak kecil, bagaimanakah nasib mereka. Baik, daripada pengisian tentang panduan beraya ketika PKPB ini, saya nak kongsikan ada satu bikisan yang menarik juga dibawakan daripada wartawan kami, Izwan Zainal, sempat untuk pergi mengunjungi salah satu daripada premis menjual roti john, ya. Tatkala mereka ini berada dalam PKPB, tetapi mereka juga boleh berniaga tetapi harus mematuhi SOP-SOP yang telah pun diberikan. Jom kita saksikan. Berbeza tahun sebelum ini, Bazar Ramadan sinonim dengan masyarakat untuk membeli juadah berbuka puasa. Kurang seminggu sebelum sambutan Aidilfitri, permintaan roti john kian meningkat lantaran masih ramai yang berada di ibu kota. Kami beruntung jugalah sebab kami bidang makanan. Bidang makanan ni government bagi kelonggaran. So kami orang kata masih berpeluang untuk mencari rezeki lah. Maksudnya saya punya pekerja masih boleh berjalan, orang kata bekerja seperti biasa. Kami masih berhati-hati dan memang kita tekankan SOP yang kerajaan tetapkan seperti memakai mask, hand sanitizer dan jarakkan sosial. Ini pertama kali, saya rasa dalam satu dunia inilah yang first. Semua peniaga usahawan besar kecil semua rasa impak dia. So sebanyak kami meniaga 13 tahun, tak pernah bazar Ramadan tak ada. Tapi kali ini bazar Ramadan bila tak boleh, so sikit terkesan lah macam. Sebab kita dah ada target kita every year. Menjelang Syawal, kebanyakan pelanggan cakna akan norma baru yang harus diterapkan. Sebelum ni macam kita tak ada pun hesitate nak terus beli. So sekarang ni kita akan berjaga-jaga. So beli bila kita nak, bila teringin, bukanlah it's not necessary untuk hari-hari untuk you beli. So bila you teringin and once in a while, why not? Sebenarnya memang dah craving lama sangat since PKP, memang dah lama tak makan roti john. And suddenly macam hari ni datang sini and tiba-tiba found out baru buka. So this is good sebab memang dah lama teringin makan. So yeah, so that's why terus belilah. Bila PKPB ni kita ada, bolehlah kita nak beli apa makanan kegemaran kita. Di samping tu kita tak lupakan SOP, mesti kena ikut SOP dan jaga kebersihan diri. Ini adalah makanan favourite satu family. So biasanya kita try roti john yang dekat luar. So sekarang kita nak try roti john sebab saya nampak dia terlalu menarik sebab dia banyak flavour. Sering mendambakan roti john. Juadah pelengkap iftar ini pasti akan dicari masyarakat walaupun selepas Ramadan. Dalam menghadapi pandemik COVID-19 di Malaysia, pastinya pelbagai pengusaha perniagaan terkesan, termasuklah perniagaan ijaz ini akibat Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dilaksanakan di negara kita. Dan pastinya roti john antara menu pilihan dan menjadi kegemaran rakyat Malaysia untuk dijadikan juadah berbuka puasa. Dan saya sendiri sekarang menjaga jarak sosial sepanjang 1 meter bagi menghentikan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi saya nak pesan 2 special boleh? Biarpun tidak dapat pulang ke kampung halaman, menu ini tetap di hati masyarakat sepanjang zaman.
Salam Aidilfitri. Maaf Zahid dan Batin. Kalau setengah kedai yang selalunya kita nampak beratur, ramai kan. Kalau bukan di musim PKP ni, inilah masanya kita nampak lengang dan sebagainya. Jadi ada setengah yang mungkin bukan sahaja untuk membeli makanan tu, tapi sebenarnya nak membantu peniaga-peniaga yang dalam ketika PKP dan juga PKPB ni mereka agak sukar untuk mendapat pendapatan. Okey, itu antara perkongsian Roti John. Mungkin antara menu, siapa tahu Syawal di PKP ni Roti John menjadi pilihan. Okey, kali ini di segmen Fikrah pula kita ingin bercerita tentang taubat dalam malam Lailatul Qadar ini. Ada setengah individu ataupun secara peribadinya saya rasa Ramadan kali ini lebih banyak maknanya menjelang, sebab kita tak buat persiapan tentang Aidilfitri sangat dan masa lebih banyak di rumah, lebih banyak untuk kita fokuskan kepada manfaat-manfaat di bulan Ramadan ni. Jadi bersama dengan Ustaz Zul Ramli M. Razali untuk kita bercerita tentang taubat pada malam Lailatul Qadar di talian. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Busy ke? Maaflah kami mengganggu pagi-pagi ni kan. Ustaz, salam Ramadan dari kami di MSI ni. Sama-sama. Okey Ustaz, kita nak bercerita tentang kenapa agaknya taubat ni sangatlah dituntut, lebih-lebih lagi pada malam akhir ini, malam-malam yang kita mengejar 1000 kebaikan ni. Mungkin secara mukadimah atau permulaannya Ustaz boleh kongsikan. Silakan. Okay. Amin dan semua rakan-rakan ya. Sebab kalau kita tengok bulan Ramadan ini, nama lainnya adalah bulan maghfirah ya. Bulan keampunan. Jadi bila disebut sebagai bulan keampunan, maknanya bulan yang memang semua yang kita buat tu sebenarnya untuk mendapat keampunan. Walaupun kita kata bermula daripada sahur, kita berpuasa, kita tadarus, kita tarawih, sebenarnya semua amalan-amalan yang kita buat tu adalah untuk kita dapat keampunan daripada Allah. Itu tujuan sebenarnya. Jadi apatah lagi bila kita disuruh meminta ampun. Kalau perbuatan yang kita buat itu untuk mendapat keampunan, maknanya apatah lagi memang kita kena meminta ampun kepada Allah. Jadi akan sempurna Ramadan kita itu apabila kita memang peruntukkan keseluruhan effort usaha kita tu adalah untuk memohon ampun daripada Allah. Jadi itu yang paling utama sebenarnya. Ketika Ramadan ni adalah yang paling menjadi sukarnya adalah kerana kita berada di musim PKP ya Ustaz. Jadi pelbagai kekangan ataupun mungkin dugaan-dugaan yang setengah individu harus lalui untuk mencapai tahap maksimum mereka beribadat dalam bulan Ramadan ni. Apa saranan Ustaz sebenarnya untuk mereka yang ataupun masih lagi ingin mengejar malam-malam akhir ini untuk mendapatkan kebaikan dan bertaubat? Silakan Ustaz. Ya, sebab daripada zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, salafus soleh sampai kepada kita sebenarnya kelebihan Ramadan itu tak berkurang walau sedikit pun. Maknanya bukanlah zaman Nabi itu, dia punya kelebihan dia banyak, zaman kita sikit. Dan zaman kita ni pula, bukannya masa PKP tu, kerana kita tak dapat pergi masjid, kerana kita tak dapat nak itu ini, maka kelebihan yang Allah bagi untuk orang yang mencari kelebihan ganjaran bulan Ramadan ni tak berkurang walau sedikit. Jadi apa yang kita perlu ialah kita kekal fokus. Maknanya fokus kepada amalan. Tujuan amalan macam tadi adalah untuk kita mendapat keampunan daripada Allah. Contoh kalau katalah sekarang ni kita bersembang, dan sembang ni benda baik kan. Alhamdulillah MHI pun semuanya benda baik kan. Jadi sebenarnya bila kita bercakap saja benda baik, semuanya akan menjadi ganjaran untuk mendapat keampunan. Dan di luar bulan Ramadan, kita buat benda yang sama. Tetapi ganjaran itu tak sebanyak dan sebesar di bulan Ramadan. Jadi kalau kita bersembang begini pun, benda baik pun dah mendapat keampunan dari Allah. Jadi apatah lagi benda-benda lain yang kita buat. Jadi sebab tu orang-orang soleh dulu, mereka sedar benda ni, jadi mereka mula berfikir sekarang ni, apa benda baik yang aku kena buat? Sama ada direct dengan Allah
ataupun benda baik yang kita buat sesama manusia. Jadi ganjaran itulah yang akan memastikan kita mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala walaupun pada musim PKP. Bila Ustaz cakapkan sebegitu, saya teringat macam kalau kita ni buat salah dengan Allah, kita ada masa ataupun laluannya untuk kita memohon maaf, terutama sekali di bulan Ramadan. Tapi macam mana Ustaz sarankan untuk kita yang salah sesama manusia ni, tidak perlu tunggu Aidilfitri untuk kita minta maaf. Mungkin di bulan Ramadan ni ada cara-cara ataupun pendekatan yang tertentu yang Ustaz boleh kongsikan. Silakan. Kan? Jadi sebenarnya kalau kita tengok bagus sebenarnya bila Aidilfitri itu, sebab bila kita letakkan sesuatu masa, dia bagus sebab orang bersedia. Ya, betul. Sebab seolah-olah kita dah programkan. Jadi setiap orang seolah-olah pada hari itu dia dah bersedia untuk menerima kemaafan dan memberi kemaafan. Memberi kemaafan dan menerima maaf. Kita dah suka nak minta maaf pada hari itu sebab seolah-olah dah jadi keadaan tu dah diprogramkan. Jadi kita bagi kredit dulu yang besar pada momen pada Aidilfitri itu sebab dia tak lari daripada falsafah Ramadan tu sendiri. Sebab Ramadan mendidik hawa nafsu kita sampai kita rasa tak ada masalah, tak rasa malu untuk minta maaf pada orang. Ya, betul. Dan Ramadan mendidik kita sampai kita rasa bahawa kalau orang minta maaf pada kita, tak apa, maafkan saja sebab kita nak mencapai takwa kan. Jadi, kalaulah orang kata, kita ni nak bermaaf-maafan pada hari raya saja. Sebenarnya itu bukanlah satu gambaran yang tak betul. Dia masih lagi betul. Cuma, bila kita faham maksud, maknanya taubat dan keampunan, kita tahulah kita ni berdosa dengan Allah, kita bersalah dengan mak, dengan ayah, dengan suami, dengan isteri, dengan adik-beradik kan. Jadi di atas roh dan semangat ni maknanya kita tanpa rasa malu, tanpa rasa sebab malu itu ialah hawa nafsu sebenarnya. Betul. Bukannya akal, bukannya hati. Rasa malu nak minta maaf pada orang itu bukannya sifat yang datang daripada hati yang baik, akal yang baik, tapi nafsu yang jahat. Jadi sesuai dengan bulan Ramadan ni maknanya kalau betul-betul aku nak lalui bulan Ramadan untuk aku didik hawa nafsuku, salah satu agenda kita adalah it's okay kita minta maaf dengan orang. Kita teringat kawan kita, rakan sekerja kita dan ini mungkin boleh menjadi satu norm, kebiasaan yang kita buat bersama kita. Sebelum Ramadan saya mohon maaf. Tak perlu nak jumpa Ustaz mungkin video call ataupun mesej sekarang ni di musim ini adalah memadai kan Ustaz? Betul. Betul. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dan juga pesan ringkas Ustaz tu cukup bermanfaat buat kami di MHI dan juga semua penonton. Salam Aidilfitri, salam Ramadan buat Ustaz dan juga keluarga. Ya, sama juga. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz Zul Ramli M. Razali berkongsi dengan kita bagaimana untuk kita memanfaatkan malam-malam terakhir ni dan dalam masa yang sama bukan sahaja kita mohon keampunan daripada Allah SWT tapi kita juga mohon maaf sesama manusia. Siapa yang anda rasa mungkin dah pernah tergurus hati, yang pernah kita guruskan ataupun tersalah kata dan sebagainya. Inilah masa yang terbaik kerana di musim ini seperti yang Ustaz katakan tadi, kita sedia untuk memaafkan dan juga sedia untuk meminta maaf. Okey, itu berkaitan dengan segmen Fikrah. InsyaAllah manfaat kepada anda semua di segmen Fikrah di MHI. Kali ini kita ingin bersama dengan seorang pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Cik Adi ya? Ya, Cik Adi dari Adi Ismail. Okey, orang Selangor. Macam mana persiapan Aidilfitri yang sederhana tapi mungkin sempurna ni? Silakan. Ucapan Aidilfitri tahun ni tak berapa nak gembira sangatlah. Yelah, faham. Sederhana saja dan kita dalam PKP ni untuk menghindar pada virus tu kita kena duduk kat rumah lah. Dan nak ucapkan Aidilfitri ni kepada orang kampung, warga Juluk, Bacok. Saya asal daripada Kelantan. Oh, okey. Tak dapat nak balik Kelantan lah tahun ni. Tahun ni tak dapat nak balik Kelantan sebab banyak orang blok. Bagi ucapan dalam bahasa Kelantan sikit. Saya nak ucapkan kepada warga-warga Kelantan tu yang duduk di Juluk, Berkelah, Bacok. Saya kawan-kawan agak
jagalah kebersihan diri dan virus-virus tu tidak menjelma di kampung-kampung. Betul. Dan juga pesan sekali jangan buat gathering, jangan buat makan-makan ramai. Pesan sekali. Jangan duk bewah sangat. Bewah sangat. Dan kepada adik-adik beradik tu yang ada kat kampung, mek saya tu Mek, Adi nak minta maaf banyak-banyak kan Mek tak dapat pula pada hari ni. Rasa sedih sangat. Dan pada kawan-kawan yang ada kat kampung tu, relax lah brother. Kawan tak dapat nak balik lah tahun ni. Okey, tak apa. InsyaAllah tahun depan akan balas dendam semula keseronokan tu. Okey, jadi saudara-saudara yang ada di Bacok tu dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf dan zahir batin. Ya, terima kasih Encik Hadi. Selamat Hari Raya juga untuk Encik Hadi. Assalamualaikum. Okey, itu dia Encik Hadi Ismail, cukup meriah walaupun dapat rasa kegembiraannya walaupun sedih sedikit tidak dapat balik ke Bacok, Kelantan. Okey, itu antara pemanggil dan juga penonton MSI. Kali ini kita ingin kongsikan kepada anda yang kali ini lemang manjawa namanya. Dia akan tunjukkan bagaimana cara pembuatan lemang secara tradisional tetapi menggunakan bahan-bahan yang berkualiti tinggi sehingga menjadikan lemang itu cukup enak dan juga lazat. Saksikan lemang manjawa. Lemang, hidangan tradisi yang popular ketika Hari Raya. Berlalulah sudah Ramadan. Seiring dengan peredaran zaman, penghasilan lemang telah divariasikan dengan pelbagai cara yang lebih moden. Bagaimanapun, bagi pengusaha lemang, Isyaruddin atau lebih mesra disapa dengan manjawa, cara tradisional lebih mendatangkan kepuasan baginya. Pembakaran lemang ikut tradisi, hendaklah menggunakan dapur seperti sedemikian. Bakar secara orang cakap klasik benda ni kan, ikut tradisi lama. Mungkin yang lama ni kerja dia leceh, tetapi rasa dia, kualiti apabila kita makan kita dapat rasa. Inilah kenikmatan dia lemang. Pemilihan bahan-bahan asas yang bermutu tinggi menjadi keutamaan manjawa dalam memastikan penghasilan lemang yang terbaik. Tapi macam mana nak bagi lemang tu lembut? Kat proses mana tu yang nak bagi dia lembut? Okey, lemang nak lembut sebenarnya jangan hentak terlalu banyak. 2 kali hentak cukup. Ketukkan apabila nak mampatkan tu. Nak mampatkan. Orang makan lemang, kalau lemang tu sedap dia tak perlu cecah rendang ke apa. Dia makan macam tu saja. Lemang saya memang saya buat lembut lah. Saya tak ada berkerak apa semua. Kerak kita ikut permintaan. Kalau customer kita cakap nak kerak, okey kita bagi yang ada kerak sikit. Berikutan permintaan tinggi sepanjang bulan Ramadan, ia menarik minat Harry Akmal, anak kedua manjawa, untuk meneruskan legasi bapanya dalam perniagaan makanan ini. Pertolongan saya ni dah lama lah. Bermula daripada saya umur 16 tahun. Maknanya waktu sekolah lagi lah. Ada separuh orang dia memang tak minat bakar-bakar panas-panas ni. Macam saya sebabkan tanggungjawab. Kan, jadi memang dah tugas saya lah untuk bakar, uruskan perniagaan ni. Senyuman dan salam ziarah menziarah. Di antara cabaran untuk bakar lemang ni adalah kita nak bertahan dengan kepanasan haba daripada api inilah. Di awal pembakaran, api kena besar. Jadi memang agak panas lah. Dan asap ni bila kena kat mata, Allah, Masya Allah, dia punya pedih tu lain macam. Tapi saya tak tahu macam mana peniaga-peniaga ni, pengusaha-pengusaha lemang ni boleh bertahan setiap hari untuk bakar. Mungkin sudah biasa, dah tak ada apalah bagi mereka. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak order lemang. Boleh. 5 batang. Semenjak saya beli sekali tu, saya dah rasa memanglah sedap. Lemak dia dan lemang dia tak berkerak. Lagi bila makan memang terasa lah kita makan kan. Jadi saya kadang-kadang memang saya order kat dia je lah. Ramai juga yang datang beli lemang tu. Dia punya daging rendang pun sedap juga. Tidak lengkap lemang tanpa regunya. Rendang daging Jawa dan rendang ayam pencen, hasil air tangan bapa kepada 3 anak ini turut popular di kalangan pelanggan. Dia ni selepas berapa jam bang? Selepas lebih kurang dalam 1 jam setengah, 1 jam 40 minit. Okey, clear. Okey, maksudnya dah masak lah ni? Dah masak. Okey, kalau kita dapat tengok, ini hasil yang dah masak lah.
Betul lah macam tadi sementara tadi awal tadi Abang Ani beritahu yang hasil dia akan tak berkerak, lembut lah. Jadi si hasil permatian saya yang dah siap potong ni dia memang lembut lah. Kalau kita rasa kita boleh tekan ni memang lembut. Nasib baik bulan puasa, kalau tidak saya rasa saya dah try dah. Tapi nasib baik alhamdulillah masih boleh bersabar lagi lah. Bau dia pun wangi Wangi. Bagi yang ingin merasai kelazatan lemang manjawa, operasi perniagaan akan diteruskan sehingga bulan Syawal yang bakal menjema tidak lama lagi. Itu dia lemang manjawa. Rakan wartawan Fadli kami sempat ke sana untuk mengalami sendiri bagaimana pengalaman membakar lemang. Bukan senang sebenarnya, tetapi itulah antara pembuatan ataupun penghasilan lemang tradisional. Okey, kali ini pula kita ingin mendekati warga Kastam yang kabarnya lebih 2,000 warga Kastam yang tidak dapat pulang ke kampung halaman terpaksa beraya di perumahan Kastam WPKL di Kelana Jaya. Jadi ingin bersama dengan Encik Mahizan Yusof dan juga Sabaruddin Yusof, suami isteri yang kini berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita tunggu sekejap visualnya keluar. Okey, bagaimana keadaan di sana, Puan dan juga Encik? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keadaan di sini semua alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Okey, smart dengan berpakaian uniform. Tapi ini bukan baju raya Masih bekerja lagi. Okey, mungkin Encik Mahizan dan juga Puan Mahizan dan juga Encik Sabaruddin, bagaimana boleh kongsikan sedikit? Kabarnya lebih 2,000 warga Kastam tidak boleh pulang ke kampung dan terpaksa berada di perumahan Kastam di WPKL di Kelana Jaya. Macam mana pada mulanya apabila berita itu didengari? Kongsikan, silakan. Yalah, boleh katakan terima kasih agaknya, boleh katakan keseluruhan warga perumahan Kastam ni adalah kebiasaannya mereka akan pulang ke kampung semasa hari raya. Itu memang kebiasaannya dan boleh kata setiap tahun. Jadi disebabkan oleh pergerakan kawalan pada kali ini, jadi kami semua akur dengan arahan kerajaan. Jadi semua mengambil keputusan agar tidak balik ke kampung dan tidak dibenarkan. Jadi kami mengambil inisiatif, Persatuan Perumahan Kastam mengambil inisiatif supaya mereka tidak berasa sedih kerana tidak dapat pulang ke kampung. Jadi untuk nak menspiriatkan anak-anak mereka. Jadi Persatuan Penduduk memberi setiap rumah, menyumbang setiap rumah 1 lampu digelap. Itulah, kita sedang saksikan visualnya sekarang ini. Ya, saya. Dapat saksikan setiap rumah diwarnai dengan lampu digelap. Ini yang disediakan oleh pihak Kastam sendiri ya? Ya, Persatuan. Persatuan Penduduk. Persatuan Penduduk. Kita sumbangkan kepada setiap penghuni satu set, satu pintu. Cukup meriah. Bila bermulanya dah pasang lampu digelap ni? Malam tadi. Malam tadi dalam pukul 9 malam. Siapa tu? Hai, kami nampak anda di sini. Anaknya ya? Okey, dan bagaimana dengan selepas ini? Apakah lagi aktiviti-aktiviti demi menyantuni PKPB di perumahan Kastam itu? Kongsikan. Yalah, kami ada juga sebenarnya nak bercadanglah untuk membuat perjumpaan. Tapi untuk jamuan ke apa kan, walaupun kami duduk seminggu, kami duduk dalam satu kawasan, tapi masih ada penjarakan tetap kita buat juga lah. Macam kita ada surau sendiri pun, kita tidak dibenarkan untuk buat solat berjemaah. Cuma 3 orang saja dibenarkan. Kan? Semua yang kita dapat buat, mestilah kita akan bagi sesuatu lah kepada penduduk sebagai orang kata bagi menceriakan anak-anak yang tak dapat balik kampung jumpa datuk nenek dan sanak-saudara lah. Itu saja yang dapat saya buat. Ini kali pertama dalam sejarah ya, semua memang tak boleh balik kampung. Ya, selama kita menduduki Kota Kastam ni, kita ada 2 tempat. Satu di Jalan Bahagia, satu di Jalan 6/3. Jadi jumlah kami itu ada kurang dalam 764. Jadi kita 30 tahun kita dah telah menduduki kuartus ni. Jadi ini adalah pertama kali dah kita tak buat balik. Biasanya kita
kalau apa musim perayaan ni tak kira lah perayaan hari raya memang kosong. Kosong lah Jadi terpaksa kita tambah security untuk jaga kawasan. Kebiasaannya perumahan ni bergelap lah kalau setiap kali raya kalau ada pun dalam isu macam tu lah. Tapi kadang kita perhati pun mungkin ada hikmah di sebalik orang kata virus ni kan, orang kata PKP ni. Sebab baru kita nampak sebenarnya di perumahan ni ada kemeriahan suasana raya. Ya, betul. Dipasang kan, selama ni gelap. Jadi nak hilangkan kesedihan mereka sebenarnya. Okeylah, insya-Allah ini dapat sedikit sebanyak meringankan kesedihan, menghilangkan rasa kesedihan kan, rindu di kampung halaman. Tapi nak tanya juga Puan Mahizan, kali ini sebenarnya tahun ni sepatutnya turn siapa balik kampung? Turn Puan Mahizan ke Encik Sabarudin? Saya kebiasaannya akan balik ke Melaka sebelah suami saya lah, sebab sebelah saya dah tak ada siapa, mak ayah dah tak ada. Kalau saya raikan pun bersama adik-beradik lah. Biasanya hari raya kedua. Tetapi kalau setiap tahun akan beraya ke Melaka dulu. Di alam model Melaka. Saya masih ada lagi lah. Encik Sabarudinnya orang Melaka. Puan Mahizan orang sini? Saya orang di sini lah, Kuala Pilah. Oh, Kuala Pilah. Hai. Saya nampak lagi. Siapa namanya di belakang tu? Anak puannya? Muhammad Syamil. Muhammad Syamil. Muhammad Syamil. Jadi saya pun ambil kesempatan lah mengucapkan selamat raya kepada kedua ibu bapa saya di kampung lah. Kepada saudara mara-mara adik-beradik yang tak dapat balik lah kali ni. Memang tak dapat balik lah kali ni kan. Yelah. Encik Sabarudin mungkin ucapannya? Silakan. Saya terima kasih lah. Saya mewakili Jabatan Kuasa Persatuan Penduduk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang di Kelana Jaya ni mengucapkan selamat hari raya kepada semua ahli penduduk di Kelana Jaya ni dan juga seluruh warga Kastam Malaysia dan tak lupa juga saya nak mengucapkan terima kasih banyaklah dan selamat raya lahir batin kepada penerbit dan kru MHI dan seluruh pekerjaan ini juga. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Terima kasih kembali. Sampaikan salam kami di MHI buat seluruh warga Kastam. Terima kasih kerana ialah sama-sama mematuhi PKPB, tidak pulang ke kampung kan, dan sedikit sebanyak sebenarnya memberi inspirasi kepada kami untuk tidak bersedih. Ada sebenarnya cara untuk gembira. Sampaikan salam saya buat Syamil, Muhammad Syamil. Ya, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Itu dia keceriaan Puan Mahizan dan juga Encik Sabarudin. Inilah antara sedikit gerakan yang sangat kecil itu tapi dapat menyentuh perasaan masyarakat-masyarakat yang berada, terutama sekali warga Kastam yang tidak dapat pulang ke kampung. Lebih 2,000 yang lebih kurang 500 buah rumah di perumahan Kastam WPKL di Kelana Jaya itu. Tak apa, jangan bersedih. InsyaAllah ada yang akan menggembirakan buat anda semua, terutama sekali warga Kastam. Okey, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana kerana kita ada perkongsian. Satu, kuih akok. Yang kedua, dodol. Segalanya selepas ini di MHI. Ya, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Kita ingin meriahkan raya anda dengan menyaksikan Malaysia hari ini. Dan kita memang buka talian ya 0377261603 kepada anda semua yang mungkin ingin memberikan ucapan. Tidak kiralah sama ada mereka ini berada di dalam negara maupun di luar negara. Sebab apa? Sebab siaran kami boleh ditonton melalui Facebook rasmi MHI TV3. Baik, di talian kita bersama dengan Hajah Maliah Mat Isa dari Taiping, Perak. Assalamualaikum Hajah. Hajah? Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Hajah dekat Taiping kan, Hajah? Ya, saya. Okey, jadi ada ucapan ke ataupun ada kata-kata yang ingin dibagi tahu kepada penonton MHI? Silakan, Hajah. Mula-mula nak bagi ucapan lah. Ya, silakan. Selamat Hari Raya pada semua anak-anak yang tahu tak dapat balik. Walaupun sedih, kita kena jugalah akur. Ya. Sebab apa ni keadaan sekarang. Dan saya ucapkan Hari Raya juga kepada kelab Jantung Hati Kelana Expo Kemunting, kawan-kawan dan adik keluarga di kampung. Ya. Kita kena sabar, walau macam mana pun kita tetap raya. Raya tetap raya, tapi kena jagalah. Betul. Hajah, boleh saya tahu Hajah ada berapa orang anak ni cahaya mata? Saya ada 4 orang anak.
Semua. Satu di Bandar Estate Taiping. Yang lain? Bandar Estate Negeri Sembilan. Satu di Bukit Aman, satu di Rawang dan satu ada di dekat rumah lah. Okey. Isteri dan anak dia ni ada di Al-Sar. Jadi anak-anak yang mungkin berada jauh di mata itu bagaimana? Menghubungi Hajah setiap hari ke atau bagaimana Hajah? Diorang selalu juga lah kontak buat video call. Dan janji kat hari raya ni kita buat video call keluarga lah. Nak buat macam mana kan? Betul. Hajah jangan bersedih ya sebab sekarang ini walaupun kita berada dalam Syawal nanti, walaupun kita tidak boleh bersua muka, berhadapan, bersalaman, bersentuhan dan sebagainya, tetapi kita mungkin boleh menggunakan teknologi ya. Kita membuat panggilan video dan sebagainya. Hajah jangan risau. Ya, tapi jangan sedih. Lah kan. Betul. Kita seorang kan hidup je. Betul. Di rumah kan. Dan satu perkara yang mungkin saya boleh kongsikan Hajah, sebab apa? Sebab sekarang ini semua orang bersedih. Kadang-kadang kita rasa macam sedihnya raya tahun ni anak-anak tak dapat balik ke kampung ataupun kita sebagai anak tak dapat menziarahi mak ayah. Tetapi satu perkara yang kita perlu ingat bahawa bukan kita seorang yang berada di situasi itu. Semua orang terkesan dan sedikit sebanyak ianya mungkin boleh melegakan hati kita Hajah. Betul, mungkin ada kebaikannya jugalah. Betul. Kan? Hajah, nanti kalau beraya dekat Taiping, apa selalu makanan yang biasa dimasak ketika raya nanti Hajah? Makcik selalu buat ketupat pulut, ketupat palas. Lawan dengan apa? Ketupat palas. Pulut. Dia makan dengan apa? Daging, ayam? Selalu buat rendang ayam. Tapi dah mendangkan ayam dah mahal ni, tak nak lah, memang dah ada standby perunding. Ni lalang ni. Sebab pagi tadi pun kita ni pun ada baca di Harian Metro berkatakan bahawa ada harga ayam. Dah ada daripada PNGO kata bahawa kalau tahun ini, kalau harga ayam naik, kita boykot. Hajah sendiri... Tak payah. Hajah setuju? Tak payah beli. Hajah setujulah dengan boykot ni. Sebab Anin tak boleh. Sebab ada di antara kita yang penggemar ayam kan, tak kira lah sama ada mahal ke tak, memang wajib ketika raya. Tetapi Hajah boykot memang tak nak beli ayam tahun ni. Kalau kita tak beli ayam pun kita raya juga. Raya tetap raya. Betul, raya tetap raya kan. Ayam. Ayam boleh digantikan dengan daging dan sebagainya kan Hajah? Betul. Okey Hajah, itu saja yang ingin diberikan. Terima kasih Hajah. Okey, selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya Hajah. Jaga diri baik-baik. Saya doakan semoga diberikan kesihatan. Baik, kita ada pemanggil yang kedua. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita bersama dengan siapa tu di talian? Mokhtarudin Haji Rashid. Mokhtarudin. Encik Mokhtarudin. Dari mana Encik Mokhtarudin? Dari Tapah Perak. Kampar Perak? Dari Tapah Perak. Tapah Perak. Jadi bagaimana persiapan raya tahun ini, Encik Mokhtarudin? Kita buat sederhana lah. Kerana tahulah PKP ni. Kita buat ala kadar lah. Buat kita ni. Dan samaan kita hari raya di rumah. Ya. Dan tetamu pun tak boleh datang banyak-banyak. Dah ada ke tetamu-tetamu yang call ke, mesej ke, cakap nak datang? Ada ke? Tak ada. Tak ada mereka faham. Buat macam ni, PKP kita arahan kita patuhlah. Betul. Itu yang kita inginkan, semua orang mencontohi Encik Mokhtarudin ni. Ya. Encik Mokhtarudin mungkin ada ucapan ke sesiapa yang ingin diberikan? Ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga saya lah yang berada di kampung. Dan bersabarlah dan Hari Raya tahun ni kita buat ala kadar dan duduklah di rumah. Betul. Walaupun kita berada dalam beraya ala kadar, tetapi kemeriahannya mungkin turut dirasai. Baik, terima kasih Encik Mokhtarudin. Selamat Hari Raya. Okey, baik, itu dia Encik Mokhtarudin dari Tapah Perak. Baik, kita ingin kongsikan kepada anda semua dan mungkinlah ada antara menu-menu pilihan ketika kita beraya nanti. Antara menunya mungkin anda nak membuat kuih akok. Kuih akok ni merupakan kuih tradisi untuk mereka yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kelantan. Jadi kita akan bersama dengan Encik Muhammad Azhari Abdullah ataupun lebih terkenal dengan panggilan Abang E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Adil. Hai. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, saya dekat sini sihat je kan, sebab dah banyak makan kuih akok. Ni, saya difahamkan sebenarnya untuk perbuatan kuih akok ni, sebab saya sempat juga tengok Facebook.
rasanya macam tak sampai seminggu dah buat kuih akok ni. Lepas tu bukan saja buat, malahan dah buat jualan. Cerita sikit macam mana tu boleh jual tu? Betul. Alhamdulillah. Sebenarnya memang II sebenarnya cuba-cuba je. Sebab sebelum ni II buat wedding sebagai wedding planner. So disebabkan oleh musim PKP ni dengan pandemik COVID-19 ni, so II cuba lebarkan sayap lagi untuk menghasilkan sesuatu untuk II punya customer. So II jadikan akok sebagai jualan untuk customer-customer II lah. Alhamdulillah. So walaupun baru je bermula, sambutan dia sangat-sangat memberangsangkan. Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok II sebenarnya bukannya berasal dari Kelantan. Ni orang Kedah ni. Orang Kedah. Orang Kedah biasa cucuk peneram. Cucuk peneram lah. Ini. Tapi itulah. Akok pula ni ada beza ke? Yalah, kadang orang Kelantan ni dia lain sikit kan cara dia buat akok. Macam II sendiri bagaimana? Adakah meniru ramuan asli orang di Kelantan atau bagaimana? Ada tukar-tukar ke? Tak. Okey, sebenarnya memang II buat akok ni memang asli Kelantan punya. So memang kita macam mana yang kita tahu, kuih akok ni memang berasal daripada pantai timur dah. Kelantan, Terengganu kan memang penggemar dia memang daripada sebelah sana lah. Tapi memang tak dinafikan dekat Malaysia ni ramai sangat orang yang suka makan kuih akok juga. So daripada situ II cuba hasilkan sesuatu yang menarik untuk nak tarik pelanggan-pelanggan II. So II buat kuih akok ni adalah kuih akok pandan. Kuih akok pandan. Akok pandan. Kalau kita tengok ini kalau kita tengok dekat TV sekarang ni, ini proses apa ni? Mungkin boleh kongsikan kepada penonton. Actually II memang gunakan bahan-bahan daripada bahan-bahan asli lah. II tak guna bahan-bahan yang yang tiruan, contoh macam dengan sama ada pewarna kan. So II gunakan daun pandan pun memang daun pandan yang asli. So II gunakan bahan-bahan macam tepung gandum kan, lepas tu telur pun II gunakan telur ayam, bukan telur itik. So untuk menghasilkan benda ni kena betul-betul ada teknik yang betul untuk dapatkan tekstur yang menarik dan juga yang pastinya sedap lah untuk dimakan. Ini kalau saya tengok gambar ni pun dah tahu dah memang sedap ni. Memang sedap. Okey, kalau ada nak tengok, II ada tunjuk kat sini. Ini baru masak pagi tadi ya? Actually ni II buat, memang semalam II buat semalam lah. So bila dah siap ni saya nak tunjuklah dekat customer-customer II. Ni kuih akok ni kalau nak tengok kan daripada segi tekstur dia, memang dia punya tu nampak kedut-kedut tak cantik kan. Memang tak cantik. Tapi rasa dia memang the best. Wah, memang the best. Ni jangan makan pula tau. Jangan. Ni ini penggemar akok cakap kan, kadang-kadang mereka ni memilih akok ni kadang-kadang ada rasa hanyir dan sebagainya kan. Itu yang mereka cakap lah. Macam akok II bagaimana? Adakah macam ketika membuat kali pertama tu rasa macam tak berapa nak sedap ke atau bagaimana II? Okey, for the first time tu memanglah II buat ni bukannya kata II sebagai profesional, tapi II cuba buat yang terbaik untuk mendapatkan kualiti yang terbaik untuk II punya customer. So untuk mengelakkan daripada bau-bauannya tu ada teknik-teknik dia untuk mengelakkan daripada bau tu. Sebab kalau bauannya tu of course orang akan makan sekali, lepas tu orang tak akan makan lagi. Betul. So far ideal, alhamdulillah dapat respon daripada customer-customer II. Memang dia orang sukalah, dia orang kata cakap sedap, tak ada hanyir, lembut, dan dia punya rasa pun just nice, tak terlalu manis sangat. Okey, tak apa. Nanti biar saya rasa, biar saya bagi tahulah hanyir ke, sedap ke, lembut ke apa, kena bagi dekat saya nanti. Boleh insya-Allah. Baik, saya doakan semoga perniagaan ini mendapat sambutan yang sungguh menggalakkan, bahawa sebab kita tahu bahawa ini merupakan percubaan baru II, sebab sebelum ni wedding planner kan. Jadi kita harapkan bahawa boleh kita kembangkan, cabangkan perniagaan II tu suatu hari nanti insya-Allah. Terima kasih. Insya-Allah. Okey, sama-sama. Selamat Hari Raya. Thank you. Okey, sama. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia, kita telah bersama dengan Muhammad Azhairi Abdullah ataupun Abang II. Nampak tak walaupun kita ni berasal daripada bukannya tempat kuih tersebut ya. II tadi berasal dari Kedah tapi mampu juga untuk menghasilkan kuih tradisi masyarakat di Kelantan. Anda bagaimana? Okey, untuk
untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti, ini menarik ni. Dodol moden pengubat rindu di kampung. Kalau rindu kat kampung, kita buat dodol moden ini. Kita berhenti berehat seketika. Alin. Go. Jangan keluar. Duduk kat rumah, please duduk kat rumah. Aku tahu. Seronok kan? Seronok. Bila tengok aktiviti-aktiviti yang dikongsikan oleh mereka. Ya. Lepas ni kami tak sabar untuk anda kongsikan pula gambar pada hari raya pertama. Kita nak tengok macam mana. Kalau raya-raya sebelum ni, MSI ada minta gambar mereka yang sedondon, ada yang pakai sedondon dan sebagainya. Mungkin tahun ni sedikit berbeza. Bagaimana persiapan anda, kami pun tidak betul-betul mengetahui. Ya. Tapi kongsikan sahaja gambar-gambar dan juga aktiviti yang anda lakukan pada hari raya pertama nanti. InsyaAllah raya kedua kita akan bersiaran MSI langsung di studio MSI. InsyaAllah kita akan kongsikan kepada anda. Okey. Ya, di talian kita bersama dengan salah seorang daripada pemanggil yang mungkin akan memberikan ucapan kepada anda. Kita bersama dengan Puan Siti Rohani. Assalamualaikum Puan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, silakan sampaikan ucapannya. Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada anak-anak yang jauh yang tak dapat balik lah. Jauh tu kat mana anak-anak tu? Di Sekolah Sdn Fatimah Johor Bahru. STF. Gudang dan di Melaka. Itu yang jauh lah, tapi yang dekat adalah yang satu Selangor ada. Berapa orang di rumah? Ya, yang kat rumah untuk ada, saya berdua dia yang sama. Okey, tapi alhamdulillah lah ada juga kan. Jadi inilah sedih juga lah, yang nasib baik ada yang dekat ni yang boleh balik lah, yang Salam, Adik Bangi. Selagi tidak merentas negeri tu masih lagi boleh balik. Tapi katanya kalau yang jauh macam di negeri lain, ialah macam Johor tu negeri lain kan. Tak boleh balik katanya. Betul? Ya, tidak boleh balik. Selagi tidak ada permit rentas negeri itu memang tidak boleh balik. Dan kepada adik-adik saya yang semua dah telefon tak dapat datang katanya. Okey, yelah. Ini memang nampaknya tutup pintulah raya ni. Adakah ni sebagai statement jiran-jiran pun kena tahu yang Puan Rohani tutup pintu pada tahun ni? Tak adalah. Masak juga tak tahun ni? Bukan tutup pintu lah, tutup pagar je lah. Boleh berborak dekat pagar nanti Masak banyak tak tahun ni? Ke tak masak ayam juga? Boikot ayam juga? Masak jugalah. Masak juga ya? Ni lemang, rendang ni memang rendang lagi, tapi makanan-makanan yang hari raya memang buatlah. Ya. Itulah kata orang pengubat rindu tak dapat balik kampung ataupun anak tak dapat balik kan. Anak-anak tak boleh balik serentak, katanya gila-gila. Yelah tak betul. boleh ramai katanya. Jadi apa nak buatlah, dah PKP ni ya, kita patuhlah dengan undang-undang. Betul. Okey, Puan Rohani jaga diri, terus bersabar. InsyaAllah raya ni tetap meriah bersama dengan anak-anak yang ada yang pulang. Okey? Tapi saya sedih pun ada, gembira pun ada. Ya ke? Okey. Jaga diri. Terima kasih hubungi kami di MSI. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Puan Siti Rohani Mursyid. Dia kata ada sedih, ada gembira. Yalah, sebab ada juga anak-anak yang masih lagi sempat beraya dengan Puan Rohani, ada yang tak ada kan. Okey, sebenarnya tadi kalau Fadli dah kongsikan tentang kuih akok, sedap betul ya. Akok pandan dia tu. Kali ini kita nak kongsikan pula kepada anda dodol moden. Kalau selalunya ada setengah individu yang berada di kampung terutama sekali memang duk kacau dodol pada malam raya. 3-4 jam tu nak kacau. Betul. Jadi kali ini dia nak kongsikan bagaimana dengan penghasilan dodol moden bersama dengan pemilik dodol bonda Nurul Fatin Nabila yang kini berada di talian. Kita akan bervideo call bersama dengan beliau. Hello. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Suara tak nampak tapi visual dah nampak. Nabila dengar suara kami? Assalamualaikum. Dengar tak? Visual dah nampak, suara je tak kedengaran ni. Okey. Inilah Fatin Nabilahnya. Kita masih lagi berusaha untuk mendapatkan yang lengkap supaya kita dapat berbual bersama dengan Fatin Nabilah. Tapi bercerita tentang dodol ni, kan, kalau saya kampung Batu Pahat juga di Batu Putih. Memang dululah masa pakcik-makcik masih ada lagi di kampung tu, maknanya kita memang setiap malam tu ada kacau dodol. Tapi dia punya bestnya hidangkan dia dalam mangkuk yang kayu. Tradisi lah ni. Mangkuk kayu maknanya bukan yang kecil-kecil lah. Dodol moden kan dia dah balut kecil-kecil, bentuk segitiga dan sebagainya. Ini kalau dodol kampung dia memang makan macam itu. Wow. Saya okey, betul. Macam Anim juga kalau kacau dodol tu, saya tahu tak suka part yang mana kalau kacau dodol tu? Kerak-kerak dia. Tak, saya kacau selepas 4 jam. Tak aci lah macam tu. Sebab tak adalah macam berat sangat kan. Tak adalah memang. Tak, sebenarnya kita kadang... Tapi betul, semakin lama dia akan semakin memerlukan kudrat yang... lama kan? Ni kita awal-awal je. Perempuan memang awal-awal je. Betul. Lepas tu dah tak larat dah. Dia dah lebih, tekstur dia dah lebih pekat kan. Tapi cukup meriah lah kalau rumah tu memang ada je pengacau dodol ataupun ianya tradisi. Memang cukup meriah. Dodol meriam malam raya. Meriam. Meriam jangan tak boleh. Meriam tak boleh. Kan? Tangkap nanti. Ni apa? Okey. Rewang. Kan? Itu orang Jawa selalu. Dengan keluarga semua kan. Tapi respect lah dekat mana mungkin Batu Pahat pun ada kan. Macam orang yang dah pun berusia 60-an, 70-an tapi masih lagi gagal lagi sebenarnya kan. Dia boleh kayuh, dia boleh kacau dodol tu. Relax kan, maintain. Mungkin itu merupakan salah satu daripada tradisi mereka. Ada di antara kita penggemar dodol ni Anim. Ada terbagi pada dua. Satu, contohlah mak ayah kita kadang tak sukalah dodol moden ni. Dia nak juga tradisi. Tetapi sebenarnya kalau anda merupakan penggemar dodol, kadang-kadang kita dapat tahu bezanya. Tradisi macam mana, moden macam mana. Okey, nak tahu bezanya? Kita sekali lagi bersama dengan Fatin Nabilah. Hello Fatin, harap-harap adalah suara Fatin nak dengar. Hello. Hello. Aku dapat. Fatin, kita tak sangka semudah ini pengusaha dodolnya. Macam mana boleh berminat ni mengusahakan dodol tradisi ke, resepi tradisi daripada mak ayah ke macam mana? Resepi tradisi daripada mak ayah. Sebab resepi dia pun daripada nenek. Jadi ayah yang mewarisi lepas tu ayah turunkan kepada saya. Okey. Jadi untuk penghasilannya adakah masih lagi menerapkan cara-cara tradisional, duk kacau dodol ke? Kita cuma bayangkan macam tu je kan penghasilannya. Atau sekarang dah guna mesin ke atau bagaimana? Dulu pakai yang tangan tu kan. Sekarang pakai mesin lah sebab ayah pun dah tak larat. Okey. Jadi pakai mesin lah. Tanya tak dekat ayah. Tadi saya tanya dengan Anem kan, nak tahu beza. Beza dodol moden dengan dodol tradisi ni, tradisional. Apakah perbezaannya? Dari segi rasa ada beza tak? Rasa sama je. Memang sama je sebab kami pakaikan resepi yang sama. Okey, selalunya dodol tradisional ni dia tak adalah macam perasa-perasa tambahan. Maknanya mungkin yang kalau dodol moden dia ada perisa durian, dia ada perisa kan? Macam untuk dodol bonda macam mana? Kami ada dodol asli dengan durian saja. Selain daripada itu kami tak ada. Senang ke cik durian sekarang? Durian ikut permintaan. Okey. Macam mana? Yang mana lagi satu permintaan lebih tinggi? Mesti asli kan? Asli. Sebab dodol ni dia, Untuk biasanya dodol ni boleh tahan berapa lama ni? Kalau tanpa pengawet dalam 2-3 bulan sahaja. Tahan lama 2-3 bulan. Okey, jadi sekarang ni macam mana dengan penjualannya dan juga permintaan di musim PKP, musim raya macam ni? Adakah masih lagi sama ataupun bagaimana, Fatin? Alhamdulillah, waktu PKP ni kami punya permintaan sangat memberangsangkan lah. Alhamdulillah. Kami perlu post, dulu hari tu kena post lah. Sekarang ni dah boleh keluar, kami hantar di depan rumah lah. Okey. Maknanya siapa-siapa yang nak dapatkan masih lagi ada? Sebenarnya kami dah tutup order tapi ramai yang WhatsApp lagi. Jadi buka balik? Kami nanti raya ke-7 baru kami buka. Raya ke-7 baru boleh ada semula penjualan dodolnya. Okey. Selalunya memang awal ya tutup order? Awal sebab ada yang dah order awal puasa. Oh, maknanya memang dah ada pelanggan tetap? Ada, regular customer. Fatin umur berapa?
Ya? Umurnya berapa kalau boleh dikongsikan? Saya umur baru 22. Oh, ya Allah, mudanya. Ada tak orang panggil Fatin Dodol? Ada juga. Alah, saya baru nak tanya yang tu kan. Fatin Dodol, betul lah. Sebab pengusaha Dodol kan. Sebab dah berjaya kan. Sekarang maknanya memang Fatin yang mengendalikan perniagaan Dodol Bonda? Ya saya. Dia punya pelanggan bagaimana? Seluruh Malaysia atau bagaimana? Seluruh Malaysia. Baru-baru ni pun ada yang order dari Singapura. Jadi kami tak dapat nak post sebab dah tutup order. Okey, tak apa. Mungkin tahun depan ataupun Raya ke-7 nanti. Raya ke-7 kan? Boleh order semula. Terima kasih Fatin. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Semoga berjaya dengan bisnes dan juga perniagaan Dodol Bonda ni, insya-Allah. Amin. Okey, kepada peminat-peminat Dodol Bonda, bolehlah order semula yang tak sempat order pada awal Ramadan ni. Boleh order nanti pada Raya ke-7. Okey. Jadi sebagai pengubat rindu lah kan. Sebab dodol ni, kalau kita lihat, dodol ni merupakan antara makanan tradisi untuk orang-orang dahulu kala kan. Tetapi kalau kita berada di bandar, kita duduk kat taman-taman dan sebagainya, kalau kita tengok dodol tu, dodol, teringat kampung. Macam tu lah akhirnya. Walaupun kita dah dapat pulang ke kampung, tetapi kita dapat merasai makanan-makanan kampung pun okey juga kan. Betul. Dia memang yang asli itu adalah menjadi pilihan. Betul. Kalau peminat dodol ni, dia memang suka yang asli tu. Dia kalau campur, kalau saya lah secara peribadinya, tidak ada perisa lain yang dicampur tu memang yang terbaik. Dodol asli lah ni. Ya, betul. Baik, kita dah berhenti berehat seketika. Sekembali nanti kita akan menghubungi ada seorang ni yang berada di Arab Saudi. Jadi kita nak tahulah bagaimana agaknya perayaan Aidilfitri di sana. Seketika nanti di MSI. Baiklah, kembali kita di Malaysia hari ini untuk siaran pada hari ini 26 Ramadan 1441 Hijriah 19 Mei 2020. Okey, kita nak bersama dengan rakan kita, bukan rakan kita lah. Baru nak jadi rakan. Bakal kawan. Bakal rakan. Seorang jururawat Malaysia yang kini berada di Arab Saudi. Ya. Okey? Ya, kita akan bersama dengan jururawat tersebut, Atiyah. Salah. Atiyah Farhana Ahmad. Assalamualaikum Atiyah, Sobahul Khair. Pandai ya? Okey. Sekarang pukul berapa di Riyadh? Lebih kurang pukul 4.20 pagi. 4.20 pagi. Maaflah kami mengganggu pagi-pagi. Okey, hari ini bekerja, bertugas pada hari ini? Actually baru balik pukul 1 pagi tadi. Tak tidur lagi lah ni. Masih berjaga. Belum. Sahur, solat subuh dulu, lepas tu. Okey. Okey, selalunya kalau difahamkan sebelum tu kita ingin beritahu kepada penonton Malaysia hari ini, Atiyah merupakan jururawat Malaysia di Arab Saudi. Macam mana dengan tugas dan juga macam mana dengan pergerakan di musim pandemik ini, bagaimana mungkin boleh kongsikan sebab kita jarang menghubungi mereka yang berada di Arab Saudi. Okey, setakat ini sama juga seperti dekat Malaysia. Kita inilah listrik movement lah. But at the moment, diorang belum buat 24 hours lockdown lagi. Yang tu akan mula pada musim raya. Syawal pertama nanti dia akan mula. So, jadi sekarang ni a bit low sikit lah. Tapi still, seperti tu 9 to 5 PM only. After that, dah tak ada lah. Jadi kalau misal kata solat tarawih bagaimana di sana? Boleh ke pergi ke masjid surau atau bagaimana? Rumah lah, rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Tapi kadang-kadang kita kan Malaysian kita ada jugalah buat macam dekat salah satu rumah kawan tapi tak boleh ramai lah. Okey. Jadi tadi Atiyah cakap maknanya hari raya pertama akan berlangsungnya lockdown. Lockdown itu bermakna memang tidak boleh ada sambutan langsung, tidak ada pergerakan ziarah-menziarahi langsung. Langsung, tak boleh. Okey. Sepanjang hari raya itu saja. Buat setakat ini okey lagi. Cuma bermula Syawal pertama tu, saya lebih kurang seminggu lah. Seminggu hari raya sebab dia orang betul-betul nak make sure yang tak ada acara berkumpul tu sebab tradisi dekat sini pun dia orang suka berkumpul bersama keluarga dan sebagainya kan. Yalah, betul. Atiyah juga menjalankan tugas sebagai jururawat di sana.
ada berkesempatan ataupun tugas-tugas yang diberikan melayan ataupun harus menjaga mereka yang terkena jangkitan? Oh ya, saya memang sekarang bertugas di klinik COVID-19. Memang kita akan membuat saringan untuk mereka yang ingin buat test COVID-19 dan juga untuk mereka yang suspek, yang tak sihat. Jadi ketika Syawal nanti, adakah Atia bercuti ataupun bertugas? Alhamdulillah saya dapat cuti raya bersama. Alhamdulillah. Bertugas semula. Okeylah, raya pertama kan. Okey, siapa yang berada di sana? Ada saudara terdekat ataupun rakan Atia yang berada di sana bersama dengan Atia? Saya juga dekat sini. Okey. Okey Atia, kalau kita kat Malaysia ni kita pun sama sahaja. Boleh kita katakan lockdown jugalah kan kat sini kan. Pergerakan pun terkawal 20 orang sahaja. Jadi kalau dekat sini walaupun kita duduk di rumah tetapi kita dapat makanan-makanan tradisi orang sini. Sebab senanglah nak dapat makanan kan. Biar Rosadi bagaimana dari segi sambutannya dan juga makanan-makanan? Senang ke dapat ke sana ataupun Atia sendiri yang masak atau bagaimana? Saya kalau masak, kalau nak menyediakan juara raya tu memang tak pandai sangatlah. So selalunya saya akan prepare dengan kawan-kawan saya. Sini ada banyak kakak-kakak, so saya menumpang je lah. Alah, jangan cakap macam tu, tak apa. Okey. Sopan macam biasalah. Yelah, macam biasalah. Jaga diri. Jaga diri baik-baik. Salam Ramadan. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Bi Taufik wa Najah. Wah, tak sangka kita ada Pak Arab di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Okey. Ada lagi yang perlu diperkatakan dalam itu bahasa saja. Itu yang saya Arab? belajar hari ini. Terus pada cakap Arab. Tapi seronok. Sebab apa? Sebab kita belajar bahasa Arab ni sebab kita baca Al-Quran, kita baca terjemahnya. Dan masa sama juga kita sebab kadang-kadang ayat tu diulangi kan, lama-lama kita pun sendiri dapat mempelajarinya. Okey, perkongsian menarik. Itulah kita dah sampai di akhir-akhir rancangan ini. Terima kasih juga kepada anda yang hari ini menghubungi kami, sampaikan ucapan dan tidak lupa juga mereka yang menghantarkan pesanan-pesanan dan ucapan di ruangan komen di MHI TV3. Dan sampai kita jumpa lagi esok hari di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Bye. Ayah serta bunda amat mengharapkan kepulangan di hari bahagia. Dapatkan anda sujud di kakinya serta jangan lupa bersyukur khidmat kita bermaaf dengan keikhlasan. Moga bertambah rahmat Tuhan dari Tuhan.